Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar pagi ni? Apa cerita kita pada pagi ni? InsyaAllah saya akan bercerita kepada tuan-tuan dan puan-puan satu kisah dalam Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita insyaAllah. Iaitu kisah Ashabul Kahfi. Apa cerita Ashabul Kahfi? Pengalaman saya, tuan-tuan dan puan-puan, berada di Jordan, saya dapat pergi melihat bagaimana keadaan Al-Kahfi itu sendiri. Ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, am hasibta anna ashabal kahfi warraqim. Adakah kamu menyangka wahai Muhammad cerita tentang Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim? Ada ulama tafsir mengatakan maksud Ar-Raqim itu ialah tempat itu, bukit di mana pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini menginap ataupun diam ataupun tidur di dalam gua itu. Maka adakah itu satu perkara yang pelik? Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menidurkan 7 pemuda Ashabul Kahfi ini selama 3 tahun campur dengan 9 tahun. 309 tahun tuan-tuan. Bukan 3 tahun, 309 tahun. Di mana Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Quran, walabithu fi kahfihim 300 sinina wasdadu tis'ah. Dan mereka tidur di dalam gua tadi selama 300 tahun ditambah dengan 9 tahun lagi. Ini Allah Ta'ala nak menunjukkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala memelihara, mengawal mereka yang tidur dalam gua selama 309 tahun tanpa ada apa-apa perubahan. Membuktikan betapa Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Dan ada satu lagi Allah nak tunjukkan kepada kita melalui kisah Ashabul Kahfi ni. Apa dia tuan-tuan mulia? Allah sebut dalam surah ini, dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-16, wa iz i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Dan tatkala mereka itu Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita yang demikian itu, cerita tentang mereka itu, wa ma ya'buduhum, dan mereka keluar daripada, mereka mengasingkan diri daripada orang-orang yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka duduk dalam gua. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan satu perkara, apa dia? Mereka telah mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam gua itu. Dan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada mereka dan mereka mendapat bantuan yang sangat berguna untuk mereka. Apa dia? Mereka tidur dalam gua dalam keadaan tubuh mereka tidak reput. Mereka tidur dalam gua selama 309 tahun dalam keadaan tubuh mereka tidak berubah sikit pun. Bahkan bila mereka bangun daripada tidur selepas 309 tahun, mereka melihat tubuh mereka seperti mana yang mereka tidur sebelum ini. Maka mereka bertanya sesama mereka, kam labithtum, berapa lama kamu tidur? Qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Sebahagian mereka mengatakan kita tidur mungkin sehari atau setengah hari. Kenapa? Kerana tidak ada perubahan pada jasad mereka. 309 tahun tidak ada apa-apa perubahan pada jasad mereka. Allah Subhanahu wa taala pelihara dengan pemeliharaan yang baik. Wallahu khairan hafizah. Allah sebaik-baik pemelihara. Maka setelah daripada itu mereka keluar untuk membeli makanan, barulah terselah bahawa mereka sebenarnya telah tidur selama 309 tahun. Lihat betapa Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk kepada kita kuasa Allah. Bila Allah Subhanahu wa taala pelihara kita, maka Allah sebaik-baik pemelihara, sebaik-baik penjaga. Dan satu lagi Allah Subhanahu wa taala nak tunjukkan kepada kita. Dalam surah ini juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang ke-21. Ini Allah nak tunjukkan kuasa daripada kita. Wa kadzalika a'sarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'atu la raiba fiha. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala jadikan cerita ini. Allah Subhanahu wa taala buktikan, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bahawa inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala itu benar. Janji Allah Subhanahu wa taala itu benar. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha was-sa'atu la raiba fiha, dan hari kiamat itu tidak ada lagi keraguan padanya. Yakni Allah Subhanahu wa taala boleh saja mengembalikan manusia di hari akhirat besok. Allah kumpulkan manusia di hari akhirat besok. Kerana orang kafir pada zaman Rasulullah pada waktu itu, mereka menolak akan kebangkitan semula iaitu di hari akhirat. Maka Allah buktikan dengan cerita Ashabul Kahfi
di mana Ashabul Kahfi ini Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan balik mereka, atau Allah jagakan mereka. Mereka bukan mati, tetapi mereka tidur selama 309 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita boleh ambil ibrah atau pengajaran daripada kisah ini? Iaitu menambahkan keyakinan kepada kita bahawa kalau kita minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pasti membantu dan menolong kita orang yang beriman kepada Allah. Ini dibuktikan bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menerima akan doa-doa mereka. Siapa dia mereka ini? Ashabul Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Allah tambah kepada mereka petunjuk dan hidayah. Kita kalau nak dapatkan petunjuk dan hidayah daripada Allah, maka kita kena sentiasa pastikan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar mantap, sehingga bila kita berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami daripada rahmat-Mu, kasihanilah kami, rahmatilah kami, wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan bantulah kami dalam membuat apa sahaja urusan kami itu dengan keputusan yang tepat, keputusan yang betul. Kita minta bantuan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala buktikan dengan bantuannya kepada pemuda-pemuda ini, sehingga Allah bangkitkan mereka semula, atau Allah Subhanahu Wa Taala jagakan mereka setelah tidur yang lama, 309 tahun tuan-tuan. 309 tahun sangat-sangat lama, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala pelihara dan jaga mereka sehingga mereka dapat hidup sekejap selepas itu, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala matikan mereka untuk membuktikan kepada golongan yang menentang atau golongan yang mengingkari tentang hari kebangkitan semula di hari akhirat. Bersediakah kita menghadapi hari kiamat? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita kekuatan untuk kita buat persediaan. Kerana orang yang cerdik, kata Nabi SAW, ialah orang yang sentiasa buat persediaan untuk menghadapi hari selepas kematian. Sekadar itu tuan-tuan dan puan-puan, Impactful Ibrah from Al-Quran by Hairudin Othman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.